Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita dalam episod penternakan ayam kampung yang nombor 9 episod 9. Dalam penternakan ayam kampung episod ke-9. Okey. Kali ini saya tak buat dekat reban ke, kat luar reban ke, kat bilik saya ke, tak ada. Kali ini saya buat dalam bilik sembahyang. Dalam bilik solat. Sebab saya tak tahu nak buat kat mana malam. Nak buat dekat reban, alamak, ayam bising. Dia orang marah kalau buat kat tempat dia orang. Memang dia orang tak suka. Jadi saya buat kat bilik solat je lah. Okey tuan-tuan, sebelum tu saya nak minta maaf sebab lama tak bersiaran, lama tak upload video kan. Saya rasa tuan-tuan juga aktif ke tak brother ni. Senyap je. Dah 4 bulan dah ni. Saya tahu dah 4 bulan dah. Tapi sebab itulah saya masukkan video basic saya tu awal-awal. Yang basic tu. Sebab saya tahu yang penting mula-mula basic tu. Bila kita nak mulakan sesuatu, itu yang kita kena perhatikan, itu yang kita kena tahu. Okey tuan-tuan Jadi untuk episod ke-9 ni, saya bukan nak ajar apa-apa ke. Cuma saya nak bagi makluman. Okey, sedikit makluman, sedikit info dan juga nasihat untuk tuan-tuan Okey, yang pertama makluman ni adalah mengenai video saya. Okey, selepas ni video saya akan terbahagi kepada 2 bahagian. Macam mana pun terbahagi kat 2 ke 3 ke, yang basic ni, yang asas ni juga yang penting, 1 hingga 8 ni. Itu yang paling penting. Sebab itulah saya masukkan laju. Kadang-kadang saya tak tunjuk cara nak buat EM macam mana. Saya hanya tulis sebagai saya hanya bagi secara lisan dan penulisan. Saya tak tunjuk saya cara nak buat, ambil barang ni macam ni. Sebab nak cepat supaya tuan-tuan cepat dapat tengok. Tuan-tuan boleh mulakan apa-apa yang perlu. Okey, jadi tentang video ni, makluman tentang video ni, saya akan bahagikan video saya kepada 2 Okey, pertama yang macam ni, yang ni basic 1 hingga 8 ni, asas. Ini yang asas ni yang penting. Biasanya yang asas-asas ni saya masukkan dulu dalam asas. Dan yang nombor 2 tu video saya akan buat nanti. Saya akan bagi nama sama, penternakan ayam kampung, tapi sisipan khas ataupun penambahan ekstra. Apa sisipan khas tu? Tuan-tuan tanya apa beza dia kan? Beza dia macam ni. Okey, macam dalam video yang asas ni, saya cuma bagi ilmu kat tuan-tuan ni secara pantas. Contohnya macam EM, cara nak buat EM. Lepas tu nak bancuh jamu air halia bawang putih. Lepas tu macam nak bagi ubat dekat ayam. Semua saya main cakap je. Saya tak tunjuk pun cara dia kan. Jadi untuk sisipan khas ni, saya dekat reban ni, tiba-tiba saya nak buat ubat untuk ayam, saya nak buat jamu untuk ayam, ataupun saya nak buat EM untuk ayam, saya akan videokan dan saya akan letak dalam video sisipan khas ni. Maknanya sisipan khas ni, apa yang sebelum ni saya bagi secara lisan, saya akan tunjukkan secara praktikal, secara fizikal. Maknanya tuan-tuan boleh belajar lah, boleh tengok, oh ni barang dia bentuk dia macam ni. Oh, lepas buat macam ni jadi macam ni, EM ni baru boleh bancuh campur. Tapi mungkin orang dah faham dah bila tengok yang asas tu. Cuma yang ni penambahan, lagi detail lah sekurang-kurangnya. Jika sebelum ni kita ada buat kesilapan, alamak, hari tu aku tak buat yang macam ni lah. Oh, hari tu aku tak buang kulit natang ni. Oh, kena buang kulit. Macam tu lah contohnya. Kan, jadi saya masukkan dalam sisipan khas ni, tuan-tuan boleh tengok. Maknanya dalam sisipan khas ni, mungkin ada yang tak ada dalam basic pun, dalam yang asas je pun saya masukkan juga. Asalkan saya tahu tuan-tuan boleh pakai, boleh guna, penting untuk tuan-tuan, saya bagi. Tapi macam mana pun, tuan-tuan, yang asas ni tuan-tuan kena tengok. Sisipan khas tu kiranya tambahan. Tapi yang asas ni memang wajib tuan-tuan tengok. Jika tuan-tuan benar berminat lah nak buat penternakan ayam ni. Jadi tonton ke semua video Okey, dah selesai bab makluman ni. Makluman ni dah selesai apa yang saya nak beritahu tadi, pecahan kepada video saya Dan yang kedua ni, nasihat untuk tuan-tuan. Okey, ni nasihat ni saya serius sikit lah. Tuan-tuan betul-betul kena ambil perhatian benda ni Okey, yang pertama nasihat saya okey, tadi makluman tu yang pertama lah. Ni yang kedua. Okey, bab nasihat ni saya nasihatkan tuan-tuan yang benar-benar berminat, tolong tonton video basic tu, yang asas tu 1 hingga 8. Tonton sampai habis, baru tanya soalan. Jangan tengok satu terus tanya soalan. Sedangkan
Mungkin jawapan-jawapan yang tuan nak tu, perkara yang tuan tanya tu dah ada jawapan dah dalam episod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tengoklah apa habis kan. Kalau kita benar-benar berminat, jangan baca tajuk je. Saya minta sangat. Jangan main baca tajuk je. Memang orang kita kadang baca tajuk, dia baca tajuk, ni tak ada apa yang aku nak. Tak, kadang-kadang masa saya buat video tu, mungkin ada benda yang saya selitkan yang penting. Jadi ambil perhatian betul-betul. Jangan nak shortcut je, nak cepat je. Lepas tu dah tengok video nombor 1, terus ambil nombor telefon, terus tanya. Padahal tengok baru satu video, terus tanya soalan. Dia jenis nak shortcut, nak cepat. Nak terus pandai. Mana boleh macam tu tuan-tuan. Tak boleh. Tengoklah sampai habis. Lepas tu tanya saya dalam WhatsApp, semua soalan yang sama. Soalan yang saya rasa video tu dah buat, dah jelaskan semuanya dah. Sebab tu tonton sampai habis. Bila tanya soalan yang sama, saya pun tension. Memang stres lah saya. Apa tanya soalan yang sama? Ini nampak sangat tak tengok video betul-betul, tak faham betul-betul. Saya dah cakap asas tu penting. Asas tu penting sebab saya beritahu macam mana nak ayam berterusan, bila nak tukar ayam, bila nak pindah ayam, apa yang penting. Jadi tolong tengok betul-betul lah. Kalau tuan-tuan dah tengok betul-betul tu, mana yang tak faham tu, baru tuan-tuan tanya. Saya akan jawab lah. Tapi tolong ambil perhatian benda-benda macam ni. Jangan nak shortcut je. Bukan saya nak marah apa, cuma nak beritahu ni nasihat. Inilah nasihatnya. Jangan nak main shortcut je. Shortcut ni sebab bab ayam ni kita jangan pandang remeh. Ramai dah jatuh benda-benda macam ni lah, sebab tak tahu step dia. Saya buat ni sebab saya pernah rasa. Jadi saya bagi tahulah dalam yang asas ni. Tuan-tuan kenalah buat yang terbaik. Ikut step yang betul. Bab ayam ni bukan mudah tau. Makanan dia, kos makanan dia tinggi. Kos makanan tinggi. Lepas tu kadang-kadang penyakit dia. Benda-benda tu semua kena ambil perhatian. Lepas tu macam mana nak kurangkan kos dedak. Lepas tu yang paling penting sekali, peraih pembeli kita nak cari bila. Tu semua kena ambil perhatian dalam bidang peternakan ayam ni. Kita kena berani mencuba. Kita tak boleh copy paste orang tu. Memang betul-betul semata-mata sampaikan benda yang kecil sebesar pasir pun nak tanya kan. Ada benda kita kena cuba sendiri, buat eksperimen sendiri. Contoh, takkanlah macam bekas makanan, bekas minuman nak letak berapa ni bang, takkan itu pun nak tanya kan. Itu tuan-tuan boleh kira sendirilah. Ayam berapa banyak, bekas berapa banyak, tak cukup tambah lah. Macam tu lah, buat sendiri. Bab-bab yang lain-lain tu saya dah bagi asas tu. Yang lain-lain tu tuan-tuan kena ikhtiar sendiri. Kalau tuan-tuan betul-betul bergantung pada orang semata-mata, bila jadi masalah nanti tuan-tuan akan terduduk. Dan jika tuan-tuan nak buat ayam ni, memang betul-betul nak buat juga kan, tuan-tuan tolong kaji pasaran dekat tempat tuan. Dan saya pun pelik juga yang ternak ayam ni. Saya pelik. Ni pun satu lagi saya nak beritahu ni. Saya dah cakap dalam video asas saya, cari peraih dulu. Tapi jenis yang degil, tengok terus bersemangat nak buat. Semangat je tak guna kalau benda-benda ni tak diikut. Dia tak cari peraih. Dia buat dulu. Bila buat dulu, lepas tu peraih tak ada. Ayam sampai 3-4 bulan dah tak terjual. Ni dah ada contoh ya tuan-tuan. Saya cerita ni sebab dah ada contoh. 3-4 bulan tak terjual, ada balance lagi. Okey, dalam 3-4 bulan tak terjual tu, kononnya ada 100 ekor. Daging pun dah lihat. Taji dah tumbuh. Dengan ayam mungkin tak berapa cantik dah. Siapa yang nak beli? Alah-alah macam bazir buang macam tu je. Sebab tu saya cakap benda-benda ni tolong ikut step dia. Jangan main hentam je, berminat nak buat. Mungkin tuan-tuan banyak duit kan. Nak buat lah. Lepas tu tak ikut step. Makanan tambahan tak ada, apa tak ada. Contohnya main bagi dedak je. Lepas tu ujung-ujung dah jual ayam tu, kira-kira kos dedak lagi tinggi daripada harga jualan ayam. Apa untungnya tuan-tuan? Macam tu baik tak payah buat. Satu lagi yang saya tengok banyak lah. Saya tanya orang pun ada jugalah, jenis yang buat pengiraan yang tak betul. Diorang ternak ayam, sampai diorang ternak ayam, diorang tak ada nak jual. Diorang nak cakap nak tunggu besar, dah 2 kilo baru nak jual. Cuba fikir sendiri tuan-tuan. Memang tuan-tuan jual 2 kilo tu, tuan-tuan kira, banyak untung ni.
Tuan-tuan kira pula jumlah dedak nak besarkan dia orang sampai 2 kilo berat tu. Kira tu sekali, jangan kira kos jualan je. Kira kos dedak sekali. Sebab tu lah saya cakap kenapalah orang tak faham kan benda ni kan. Kita dah ada ayam, okey kononnya ada peraih kita satu, pembeli kita satu, dia nak, aku nak ayam besar je, 1.7 hingga 2 kilo aku nak. Okey kononnya contohnya kita belum 400 ekor ayam, dia nak 200 ekor je yang besar, 200 ekor lagi yang baki tu 1.2 dah boleh mula jual. Kita carilah orang lain yang nak berat daripada 1.2 hingga 1.3 ke, kita jual lah awal-awal. Jadi duit yang kita dapat hasil jualan ayam yang 1.2, 1.3 tu, yang awal tu, kira sebulan setengah dah dapat dah tu, 1.2, 1.3, 1.4 tu. Jadi duit tu boleh kita cover dedak. Jangan nak tunggu sampai 2 kilo. Tak boleh macam tu. Saya tak faham kadang-kadang orang punya sistem jual ayam ni. Lepas tu bila kita tanya, dia cakap, malah seksa bela ayam ni, kos tinggi, kerja banyak. Lepas tu bila kita tanya, kenapa ayam tu dah jual belum? Tak jual, tak sampai 2 kilo lagi. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kalau nak tunggu sampai 2 kilo, jenuh lah kita. Duit keluar je untuk beli dedak, masuknya tak ada. Tak boleh lah. Sebab tu lah ayam tu umur dah 1.2 tu dah boleh jual dah. Kita keluar cepat, dedak kita, okey kononnya kita jual ayam 100-200 ekor, 1.2, 1.3 kan, kita dah ada duit untuk beli dedak. Maknanya duit keluar, ada juga duit masuk. Jadi itu bolehlah tahan daripada kita duit keluar je tak ada masuk-masuk. Itu salah satulah kesalahan orang yang ternak ayam ni. Jadi tolong ambil perhatian benda-benda macam ni. Nak ternak ayam ni jaga-jaga sikit, tengok sikit pasaran. Macam sekarang ni PKP ni kan, PKP ni ladang semua turun harga. Dia turun harga tu bukan sekadar niat dia nak matikan kita ke apa. Sebab kadang-kadang dia orang tu pun dah tak ada orang nak beli ayam. Tak ada orang nak beli ayam, dia turunkanlah harga gila-gila. Harga anak ayam pun turun sekarang ni. Jadi siapa yang nak buat tu peternakan ni, saya nasihatkan buat selepas ni. Jangan buat masa PKP ni, nanti susah. Orang nak ambil ayam, nak buat pergerakan susah. Jadi itu yang kadang-kadang orang tak ambil tu. Sanggup diorang cari tempat-tempat diorang je. Berhati-hati ya. Banyak faktor yang kita kena kaji. Jadi itu sajalah untuk kali ni tuan-tuan. Video kali ni, episod 9 ni setakat ni je. Terima kasih banyak-banyak. Tapi lepas ni saya akan upload video yang lain tentang mungkin di sisipan khas ke, saya akan upload video lain ya. Okey, cuma saya nak siapkan tuan-tuan lah. Bukan senang kita nak senang, bukan susah kita nak susah. Pegang kata-kata tu. Buat satu benda biar sungguh-sungguh. Dan yang paling penting biar ada minat. Dan Allah jangan lupa setakat tu je video ni. Okey tuan-tuan, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.